LZ channel dalam segmen Share Seram. Okay, pada episod kali ni aku akan menceritakan tentang satu cerita berkisahkan sihir, iaitu sihir pemisah. Sihir ni famous dalam kalangan orang yang baru mendirikan rumah tangga, yang sudah lama mendirikan rumah tangga, yang mana sihir ni boleh dikatakan berpaksikan dengan sifat cemburu. Okay, bagaimana sihir ni berfungsi aku tak akan cerita, cuma aku akan cerita bagaimana kebiasaan orang terkena dengan cerita yang aku akan ceritakan ni. Kisah yang aku ceritakan ni adalah mengisahkan tentang sepasang suami isteri yang telah mendirikan rumah tangga sepanjang 5 tahun dan sudah pun sebenarnya memasuki tahun ke-6, dan mereka mempunyai sepasang anak, iaitu lelaki dan perempuan yang masing-masing berumur 3 dan 5 tahun. Okey, pada kisah kali ni menceritakan tentang mereka yang baru berpindah ke tempat baru ataupun rumah yang baru, di mana mereka telah berjaya mendapatkan rumah untuk mereka diami, mana rumah mereka sendiri, bukan lagi rumah sewa. Dan baik saja berpindah ke perumahan baru ini. Perumahan baru ini ialah kawasan kejiranan yang boleh dikatakan taman. So keliling taman ini juga ialah rumah-rumah kampung, yang mana setibanya mereka di situ, penduduk-penduduk di sekitar ataupun penduduk taman itu sendiri menceritakan tentang selok belok, bagaimana ke bandar, apa tempat yang ada di sekeliling taman ni, dan di taman ni ada apa je, surau kat mana, apa semula, kira macam benda basic. So kisah ni bermula apabila mereka mengenali jiran mereka di sebelah. Untuk pengetahuan, jiran mereka ni baru saja kehilangan suami, yang mana suaminya sebenarnya telah bermain kayu 3 di belakangnya, dan dia telah pun bertindak untuk membawa diri dan telah pindah di kawasan taman tersebut. Namun untuk mengetahui semua, rumah yang mana mereka bakal tinggal itu, yang mana bersebelahan dengan jiran mereka itu, sudah agak lama kosong kerana pemilik yang lama meninggalkan rumah tersebut atas sebab untuk hijrah ke luar negara. Okey, selepas saja mereka berpindah, dalam 2-3 hari masih kelihatan seolah-olah ialah kegembiraan terpancar lah duduk rumah baru. So macam sibuk sikit lah nak settle barang-barang dalam rumah, sebab mereka ni macam ialah kerja kan, macam tak adalah boleh nak spend time betul-betul dekat kau punya decoration rumah. So instead of diorang pergi fokus on that, diorang macam fokus untuk nak daftar sekolah anak-anak dan juga beli barang. After semua tu dah settle, baru dia akan decorate rumah betul-betul. So macam, sebab kalau beli nanti tiba-tiba ada barang macam alah, macam nak letak situ tapi dah letak barang kat situ, macam nak kena buat balik kan. Okay, kisah ni mula apabila semasa mereka sebenarnya dah settle beli barang tu, yang mana dalam nak masuk seminggu dah, di mana jiran mereka ni datang untuk melawat. Pada masa tersebut mereka tidak menjangkakan ada niat buruk, tapi tanpa disedari sebenarnya ada niat buruk daripada si jiran ni, yang mana dia sebenarnya berniat untuk melakukan satu jahat. Okay, sebaik saja dia memasuki rumah tersebut seperti biasa, seperti jiran biasa, menanyakan khabar apa semua. Tapi mereka sedar sebenarnya dia tidak memberi salam semasa masuk. So macam benda tu macam dah mula timbulkan syak wasangka, sebab yelah ni rumah baru and kau pun Islam, bukannya bukan Islam kan. So macam takkan tak boleh bagi salam, sebab mereka pun terkejut sebenarnya, sebab dia secara tiba-tiba ada depan rumah dan menyatakan boleh masuk, dan mereka pun tak kalah alam jiran baru kan. Lalu mereka pun menyuruhlah dia masuk. Okay, sebaik saja dia masuk, dia kelihatan seolah-olah melihat setiap sudut rumah, seolah-olah rumahnya berbeza dengan rumah jirannya ni. So bila terjadi begitu, si suami macam disebabkan sibuk dengan melakukan dekorasi di dalam kawasan rumah, si isteri yang lebih memfokuskan pada si jiran ni, yang mana selepas pada itu si jiran ini pun telah bertanya, dah berapa lama kahwin, dah, dan merancang untuk tinggal berapa lama di sini, sebab dia menjagakan mereka menyewa. Lalu mereka menyatakan, insyaAllah lah ini adalah rumah kami kerana kami telah beli rumah ni. So macam rupanya dekat situ macam dia tidak tahulah ada transaction between owner lama dengan owner baru ni kan. So macam tak apalah, si isteri ni macam dia bila dia tanya macam tu, macam mungkin biasa-biasa lepas tu dia bertanya lah saling kenal nama apa. Tapi sebenarnya dalam mereka berkenal nama ni sebenarnya telah berlaku satu insiden di mana ada sebab dia. Okay, bab nama tu mungkin tak terlalu detail, tapi untuk part yang dia melihat kawasan rumah tu sebenarnya ada motif dia, dan motif dia ni sebenarnya akan terbongkar di hujung video, tapi aku akan cerita
step by step. Okay. Selepas pada hari tu, dia kelihatan kerap kali datang ke kawasan rumah dengan bertanyakan soalan yang kita tahu untuk sebenarnya untuk mendapatkan ukhuwah sama jiran, mengeratkan semangat kejiranan tu lagi. Tapi bila jiran ni datang, dia akan tanya soalan yang seolah-olah berulang. Contoh-contoh soalan yang ditanyakan seperti sini nak letak apa je, sini nak letak apa je. Dia akan tanya seolah-olah macam dia nak tahu adakah di tempat tersebut akan diisi dengan sesuatu atau tidak. Okey, selepas pada kejadian tersebut, si jiran ni sudah beberapa kali datang dan tiba-tiba tidak datang. Dan hampir ke 7 hari lah, boleh katakan seminggu dia tidak datang. So macam jiran ni pun macam kenapa tak datang pula kan. So sebenarnya dalam jangka masa 7 hari tu, dia sedar hubungannya bersama suami sudah semakin renggang, di mana mereka kerap kali bergaduh. Dan pergaduhan mereka kadang-kadang sampai melibatkan anak-anak, yang mana anak-anak menangis pun mereka sedih bergaduh sampai ke tahap mereka selama ni pergaduhan mereka hanya pergaduhan kecil. Tetapi setelah benda ini menjadi tidak terkawal, ada beberapa jiran menegur, di mana mereka mendengar tempikan-tempikan dan mengatakan janganlah bergaduh, anda berdua kan masih lagi duduk baru, tak sedap lah untuk duduk lama dengar, takut ada yang menyampaikan benda-benda tak elok. So daripada itu, macam semua orang pun macam yelah betul lah apa yang dikatakan tu. Lalu si penduduk lama ni pun telah mencadangkan sebenarnya untuk mereka reconcile ataupun berbaik-baik. Namun still benda sama terjadi. Dan kebetulan pada satu hari ni ada seorang, sebenarnya dalam perjalanan rumah mereka adalah ke surau. So memang ahli surau akan lalu di depan mereka. Pada ketika ini ada seorang pakcik ni, dia macam pakar sikit dalam perubatan Islam ni. Dia melalui depan rumah dan melihat sepasang suami isteri seolah-olah macam bertegang urat, macam bergaduh. Dan tiba-tiba pakcik ni telah mengatakan salam dan memberi salam lah, Assalamualaikum, boleh pakcik tanya ni orang baru ke? Tapi mereka macam seolah-olah macam terlalu immerse dalam pergaduhan mereka, yang telah menyebabkan pakcik ni seolah-olah dipinggirkan. Okey, itu satu. Selepas saja pertanyaan pakcik ni macam seolah-olah tak diindahkan, pakcik ni telah melihat seolah-olah kemarahan ni bukanlah kemarahan daripada seorang yang boleh dikatakan soli ataupun berpaksikan kemarahan daripada dalam diri, seolah-olah dibantu oleh kemarahan lain. So dengan secara tidak sengaja, pakcik ni pun telah membacakan beberapa ayat dan kelihatan sepasang suami isteri ni mula kelihatan kepanasan. Lalu pakcik ni telah meminta kebenaran untuk masuk ke dalam rumah. Dan setelah membacakan beberapa ayat, dia telah melihat sendiri di depan matanya kedua pasang suami isteri ni telah pun kelihatan seolah-olah dalam keadaan kepanasan. Seolah mereka macam diletakkan dengan satu benda yang menyebabkan keluarnya wap daripada badan mereka. Dan kali ini telah menyebabkan pakcik ni berasa sangat-sangat pelik, kerana mereka baru saja pindah di sini dan sebelum ni mereka kelihatan okey kan, yelah dia lalu setiap hari. Tapi dia menyedari dalam beberapa hari ini kelihatan jelas mereka seolah-olah macam tidak sefahaman. So pada itu pakcik ni telah membaca ayat tadi dan dengan tak sebenarnya dia merasakan ada sesuatu di kawasan rumah. Hanya ialah kadang pakar perubatan ni dia tahu di mana tempat ditanam, mereka akan cari. So dia telah meminta izin pada suami isteri ni untuk mencari sekeliling rumah. Namun setelah mencari di sekeliling rumah dan tidak menyukai sebarang apa benda yang boleh disorok, kerana ialah rumah baru, macam dia orang pun macam benda semua tak tersusun rapi. Jadi macam boleh nampak kalau tersorok ke sini, tersorok ke sini. So macam setelah lama dicari, pakcik tu macam soalan betul-betul asa dia hendak balik, kerana yalah selepas itu dia akan menunaikan solat lagi, dia akan datang lagi, mungkin dia akan jenguk lagi. Tapi dalam perjalanan dia pergi ke pakar, dia mendapati di sebalik pakar ada terdapat timbunan tanah, yang mana suami isteri ni telah mengatakan timbunan tanah ni sebenarnya memang pada diorang datang ada. Lalu pakcik ni terkejut, kerana untuk mengetahui semua, tanyalah pada siapa-siapa pun di rumah taman, terdapat timbunan tanah tapi tiada tanaman. So macam agak mengemelikkan. Lalu pakcik ni pun mula mengorek-korek dan terlihat satu benda yang berkaitan dengan sihir diletakkan. Lalu pakcik ni mengatakan sebenarnya inilah sihir yang dikenakan kepada anda berdua, iaitu sihir pemisah. Sepasang suami isteri tak dikatakan terkejut kerana mereka baru saja berpindah di sini. Jika orang jauh pun macam mereka sebelum ni, jarak rumah lama mereka dengan rumah baru ni, boleh dikatakan mereka terpaksa merentas dua negeri, yang mana anda boleh bayangkan betapa jauhnya.
Jadi macam tak logik untuk orang daripada tempat lama untuk mengetahui mereka, sedangkan mereka tidak pernah mewar-warkan tempat baru mereka ini. Jadi mereka telah merasa agak pelik. Dan secara tiba-tiba si isteri telah melihat ke rumah jiran dan kelihatan sepasang mata telah melihat mereka, iaitu sebenarnya mata jiran tersebut. Dan ustaz tersebut sebenarnya aku mengatakan, mungkin saya terpaksa duduk di sini sebentar, tak apa ke? Dan dia sebenarnya dia menyambung untuk mengubati sepasang suami isterinya lagi, kerana proses tadi tidak tamat lagi kerana tidak menjumpai barangnya kan. So selepas dia berubah itu, kedengaran suara menjerit daripada jiran sebelah, yang mana sebenarnya sihir itu telah berpatah balik kepada dirinya, yang mana dia telah menjerit kepanasan panas dan dia telah berlari keluar rumah. Dan ketika dia berlari keluar rumah tersebut, kebetulan dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Kereta pun telah melanggarnya kerana dia berlari tanpa langsung ada berhenti dalam larian ni, macam seolah-olah macam dia berlari tanpa hala tuju. So dia telah pun dilanggar oleh sebuah kereta yang menuju taman tersebut. Dan walaupun sebenarnya telah terjadi benda tersebut di hadapan mata mereka, pakcik tersebut telah mengatakan, kalau saya tak cerita siapa yang buat ni boleh ke, sebab saya nak jaga aib dia. Sebab mandakan dia sebenarnya ialah seperti yang kita tahu, dia pun telah menjadi arwah. Tapi kalau kamu nak tahu, saya boleh bagi clue orang dekat, macam tu je. Pakcik tu macam bagi tahu macam tu. So macam si isteri ni macam berpendapat memang, walaupun yelah kita tak digalakkan untuk bersengkuru, tapi dia berpendapat sebenarnya jiran dia tu lah yang melakukan. So pendapat dia di situ lah. Suami dia macam dia bila-bila sampai ke sudah, sebab isteri dia pun yelah tak nak cerita lah. Sebenarnya lepas pada kejadian tu, jiran dia telah pun meninggal dunia. Nah sebenarnya proses pemulihan ada agak problem, dan di situ mereka telah menceritakan sebenarnya suami dia telah meninggalkan dia untuk bersama wanita lain yang menyebabkan dia agak depression. So di situ pengajaran untuk kita, janganlah melukakan hati orang lain yang boleh menyebabkan dia trauma, yang mana kita tak tahu lepas itu dia akan buat benda-benda gila yang mana. So sampai sini lah video aku pada episode kali ni. As again, thanks for the 50 sub. Aku appreciate sangat dengan 50 sub yang telah aku dapat. Okay lah, aku akan buat video lagi pada episode akan datang. Okay lah, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.